Oh hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to Zuku at Home for episod ke-7. Alright, so saya bersama dengan Ayam ni dia. Tengah-tengah sedap pegang ni. Saya tengah tunggu untuk anda semua masuk dengan live ni. So saya peganglah sekejap untuk pegang bela-bela dia sikit. Alright. So, harap anda semua dah ready and stay safe and dah take note Alright, sebabkan kita akan masukkan sesi quiz juga. So steady, stay tune. Alright. So kita akan memula dengan kita punya sesi kita punya haiwan. So nak tahu haiwan apa? So jom kita saksikan. Hello. Okey, sekarang ini kita dah sampai ke haiwan pertama kita. So sebelum kita bermula dengan segmen kita hari ini, saya nak bagi tahu yang hari ini kita akan fokuskan dengan haiwan yang berwarna hitam putih. Black and white animals. So haiwan pertama ni memang hitam putih lah. So kalau rasa anda tahu tak haiwan apa hitam putih tu? Nak tahu? Jom saya tunjukkan. Hitam putih. Alright, so sekarang ni kita berada di Children's World, yang di mana kita bersama dengan haiwan dinamakan white ruff lemur. Dia colour dia warna black and white kat sini. Dia tengah makan Dua-dua ni sebagai adalah jantan. So spesies lemur ni ada pelbagai jenis spesies. Cuma sekarang di negara ni kita ada dua spesies lah, yang di mana panggil white ruff lemur dengan juga ringtail lemur. So sekarang ni kita berada dengan black and white lemur. So yang ni dia punya, kita boleh rasa bulu dia. Bulu dia seperti kapet. Seperti kapet. Sangat-sangat sedap ni. Kalau bapak pegang, dapat peluk ni memang sedap. Right, macam ni. Okay, tangan saya dijilat oleh lemur ni. And rasa lidah dia sangat-sangat lembut. So soft. And boleh rasa geli dia. Lidah dia sangat-sangat lembut. And dia punya hidung pun basah. Lemur ini berasal dari timur Madagaskar dan ia merupakan salah satu primate terbesar yang tinggal di Madagaskar. Kalau dilihat daripada ciri fizikalnya, ia kelihatan seperti musang. Tetapi sebenarnya lemur juga primate seperti monyet dan orang-utan. Jangka hayat bagi lemur boleh mencapai sehingga 18 tahun di hidupan liar, dan jangka hayat mereka biasanya akan lebih panjang di dalam kurungan kerana makanan dan kesihatan mereka dijaga dengan sangat baik. Walaupun saiz badan mereka agak sedikit kecil, tetapi mereka mampu menghasilkan bunyi vokal yang sangat kuat dan boleh didengari sehingga 2 km. Terdapat banyak spesies lemur yang ada di dunia, dan black and white ruff lemur ini merupakan spesies lemur yang paling besar. Lihat fizikal yang ada pada lemur ini. Seperti yang anda semua dapat lihat, bulu pada badan lemur berwarna hitam dan putih. Mereka juga mempunyai ekor yang panjang dan ia membantu untuk mengimbangi badan mereka semasa berada di atas pokok. Mereka mempunyai ibu jari seakan jari manusia dan berfungsi untuk mencapai dan mencengkam semasa makan mahupun ketika melakukan pergerakan. Kelas diet bagi lemur ini adalah frugivora. Mereka lebih sering makan buah-buahan. Ia juga suka bergayut menggunakan kaki belakang di atas pokok semasa ingin mencapai makanan. Di hidupan liar, ia hidup secara berkumpulan. Dalam kumpulan tersebut ada sekurang-kurangnya 5 hingga 16 individu lemur. Terima kasih di atas adopters yang sudi menyumbang pada keluarga lemur di negara terutamanya Scarface ini. Okey, setakat ini dulu perkongsian saya tentang black and white ruff lemur. Jom kita berkenalan dengan haiwan lain pula. Pujikan lagi. Pujikan lagi. Alright, so kita baru je lepas tengok dekat white ruff lemur. So sekarang ni, since anda dah semua dah tengok, nampak saya joget tadi, anda rasa, anda tahu tak haiwan apa? Anda boleh guess tak? Tahu? Jom saya tunjukkan apakah haiwan tersebut. Inilah lemur ekor cincin. Ya, sama spesies dengan lemur tadi, tetapi mempunyai corak yang berbeza. Kenapa dipanggil lemur ekor cincin? Ini kerana di bahagian ekor mereka ada corak lingkaran sama seperti cincin, dan saiz lemur ekor cincin ini lebih kecil daripada black and white ruff lemur yang anda semua tengok sebentar tadi. Lemur ekor cincin mungkin yang paling terkenal dari semua spesies lemur yang ada kerana watak King Julien dalam filem Madagaskar. Mesti anda semua pernah tengok cerita tu kan? Mereka berasal dari selatan dan barat daya Madagaskar. Di habitat asalnya, ia tinggal dalam kawasan hutan yang kering, berbeza dengan black and white ruff lemur.
Mereka ini tinggal di kawasan hutan hujan Madagaskar. Jangka hayat lemur ekor cincin ini boleh mencapai sehingga 18 tahun. Jom kita lihat dengan lebih dekat lagi ciri-ciri fizikal yang ada pada lemur ekor cincin ini. Cuba anda tengok bahagian ekor mereka. Mereka sebenarnya lebih panjang berbanding badannya, tetapi ekor mereka tidak boleh digunakan untuk bergayut di atas dahan pokok. Tidak sama seperti spesies lemur yang lain kerana mereka banyak menghabiskan masa di tanah dan suka berjemur pada waktu pagi. Lemur ekor cincin juga boleh menghasilkan pelbagai jenis bunyi vokal yang kuat. Lemur ekor cincin jantan menggunakan rembesan yang berbau busuk dengan menyapu ke ekornya sebelum melibas ke arah jantan lain bagi merebut kawasan dan pasangan. Selain itu, lemur ini juga menggunakan rembesan bau untuk mempertahankan diri dan menandakan kawasannya. Di hidupan liar, mereka hidup secara berkumpulan. Jantan dan betina mempunyai kedudukan sosial tersendiri dalam kumpulan tersebut dan biasanya betina akan lebih dominan berbanding jantan. Biasanya anak betina yang dilahirkan dalam kumpulan tersebut akan kekal dalam kumpulan, tetapi anak jantan akan keluar dan cari kumpulan baru untuk bergabung. Di zoo negara, makanan rutin mereka adalah buah-buahan kerana ianya sangat baik untuk mengekalkan kesihatan. Okey, setakat itu dulu perkongsian saya tentang lemur ekor cincin. Okey, kita kembali ke Savannah Walk. So, kita pada episod 5, kita dah cover pelbagai haiwan di Savannah Walk. Tetapi, ada lagi satu haiwan yang kita tak cover lagi. Dia adalah haiwan warna hitam putih. So, agak-agak anda rasa, anda boleh tahu tak apakah haiwan hitam putih di Savannah Walk ni? Nak tahu tak? Jom saksikan apakah haiwan itu. Haiwan ketiga yang berwarna hitam dan putih kita pada hari ini adalah, cuba teka. Mesti anda semua tahu kan? Inilah zebra ataupun kuda belang. Kuda belang juga merupakan salah satu haiwan yang tertinggal di kawasan savana Afrika. Seperti anda semua dapat lihat, kuda belang ini sama saja seperti kuda biasa. Tetapi, perbezaan yang paling ketara adalah pada corak di badan mereka. Kuda belang mempunyai belang hitam dan putih di badannya, manakala kuda biasa tidak mempunyai sebarang corak ataupun belang. Kuda belang boleh berlari dengan kelajuan 65 km sejam. Wah, laju betul lah. Kalau tengok badan mereka, agak-agak anda semua, berapa berat badan mereka? Kalau anda semua nak tahu, anggaran berat badan kuda belang adalah sekitar 200 kg hingga 450 kg. Sama seperti kuda biasa, kuda belang juga merupakan haiwan dalam kelas diet herbivore, iaitu pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Mereka banyak menghabiskan masa untuk makan rumput dan daun-daun pokok. Kuda belang mempunyai gigi yang tajam di bahagian depan untuk membantunya meragut rumput dan gigi geraham yang besar di bahagian belakang untuk membantunya menghancurkan rumput yang telah diragut. Di hidupan liarnya, kuda belang hidup secara berkumpulan yang diketuai oleh seekor jantan yang dominan dan mendapat hak untuk mengawan dengan betina yang ada dalam kumpulan tersebut. Jika anak yang dilahirkan adalah betina, maka ia akan kekal dalam kumpulan tersebut. Namun, jika anak yang dilahirkan adalah jantan, ia akan dipisahkan dari kumpulan tersebut setelah berusia sekitar 3 tahun. Anak jantan yang dipisahkan akan membuat kumpulan baru bersama anak-anak jantan yang lain atau juga dikenali sebagai kumpulan bujang. Mereka akan bergabung dengan kumpulan yang ada betina apabila sudah mencapai umur matang dan kuat untuk bersaing mendapatkan pasangan semasa musim mengawan. Okey, saya rasa itu saja tentang kuda belang. Jom kita ke haiwan seterusnya pula. Jom. Okey, sekarang ni kita berada di akuarium. So, akuarium ni berdekatan dengan animal show punya section. So, kalau anda nak tengok pasal haiwan animal show, so boleh tengok di YouTube channel Zoo Negara Malaysia, iaitu episod ke-6. So, kat situ lah anda boleh tahu haiwan apakah yang ada di animal show ni. So, okey, kita teruskan kita punya segmen ni. Kita nak tahu apa ni haiwan yang ni. So, kat sinilah kita panggil penguin. Yang kat sini kita akan pergi ke sesi feeding dia. So, jom kita feed penguin kita. Alright, so sekarang ni kita berada di akuarium. So, kita sampai ke haiwan kita yang keempat untuk episod hari ini. So, sekarang ni kita bersama dengan Hamburg penguin. Hamburg penguin ni pula boleh saya katakan ialah antara spesies penguin yang kecil, kelima spesies yang kecil. So, kita boleh nampak kat sini dia tengah mandi-mandi, yang tengah bersantai. So, dia memang hidup secara dalam bukan solitary tapi dalam group. Alright. So, ni saya ada ikan.
akan fit dekat dia ikan ni. Saya akan baling. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baling. Ya. Untuk makluman anda semua, terdapat 18 spesies penguin yang ada di dunia, tetapi di Zoo Negara Malaysia terdapat satu spesies sahaja, iaitu Humboldt penguin. Humboldt berasal dari Amerika Selatan dan seperti kita tahu, mereka tinggal di kawasan yang beriklim sejuk. Apa yang uniknya tentang Humboldt penguin ni adalah setiap individu penguin mempunyai bunyi vokal yang tersendiri. Jadi mereka boleh membezakan antara satu sama yang lain hanya melalui bunyi yang dihasilkan. Walaupun mereka ini bergerak agak kekok di daratan, namun mereka sangat mahir berenang dan memanjat. Mereka banyak menghabiskan masa di dalam air dan selalunya akan naik ke darat apabila ingin berehat dan mengawan sahaja. Bulu penguin ini adalah kalis kepada air dan bukan itu sahaja, mereka mempunyai kelopak mata khas yang membolehkan mereka membuka mata semasa berenang. Ia boleh mencapai kelajuan sehingga 50 km sejam dan kaki kecil mereka berfungsi sebagai pengemudi untuk mengubah arah semasa berenang. Humboldt penguin merupakan haiwan karnivor iaitu pemakan daging. Di hidupan liar, makanan utama mereka adalah seperti ikan, sotong dan kerang. Di Zoo Negara Malaysia, makanan harian mereka adalah ikan kembung dan ikan sardin. Mereka diberi makan 2 kali sehari iaitu pagi dan petang seberat 5 kg ikan untuk semua penguin yang ada di sini. Penguin jantan dan betina akan sama-sama menjaga anak dan bergila-gila mengeram telur. Oh ya, kalau anda nak tahu, anak penguin yang baru menetas tidak berwarna hitam dan putih seperti penguin dewasa. Anak penguin berwarna coklat dan bulu mereka akan perlahan-lahan berubah warna menjadi hitam dan putih seperti penguin dewasa. Itu sikit tentang Humboldt penguin ni. So jom kita teruskan dengan haiwan yang terakhir kita pada hari ini. Mesti anda semua tak sabar kan? Okey, sekarang ni kita dah cover macam-macam pelbagai haiwan. So kita dah tengok white ruffed lemur, kita dah tengok penguin, kita dah tengok zebra. Okey, ini adalah haiwan terakhir kita untuk segmen hari ini. And then jangan lupa juga saya nak bagi tahu yang inilah haiwan yang ramai-ramai sangat-sangat request. Saya nak tengok ni, saya nak tengok ni. Saya nak tengok ni, tak nak tengok ni. Okey, nak tahu? Sabar. Okey, saya akan tunjukkan haiwan apa. Anda rasa tahu tak apakah haiwan tu? Okey, jom saya tunjukkan. Siapa-siapa yang tak sabar tu, jom. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke lokasi terakhir kita untuk segmen hari ini. So, kalau anda nampak sini, ada banyak bambu semua ni. Agak-agak anda tahu tak haiwan apakah yang terakhir untuk segmen hari ini? Nak tahu? Okey, sekarang ni kita dah sampai ke Giant Panda Conservation Center. So, ni panda dia. Ni contohnya haiwan panda tu. So, sebelum kita masuk dekat lokasi untuk tengok panda-panda di sini, saya akan tunjukkan anda keunikan tempat Giant Panda Conservation Center ni. Alright, so jom. Okey, sedikit sebelum kita start kita punya segmen ini, kita akan cerita sikit tentang sejarah Pusat Konservasi Giant Panda ni. So, ia dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri kita yang dulu pada 25 Jun 2014. Okey, so itu sedikit sejarah lah yang dirasmikan untuk bawa panda daripada China datang ke Malaysia, right? Okey, so jom kita ceritakan sikit tentang 5 pillars yang untuk Zoo Negara Malaysia yang kita ada. So dekat sini lah kita first kali kita buat dekat sini ni adalah untuk educate people, okay, and also conservation and research, membuat research, recreation dan juga training. Okey, selain tu kalau anda nampak kat sini semua ni ni melambangkan buluh-buluh buluh-buluh panda, makanan panda lah. Bulu macam warna kuning ni semua, nampak warna lainan ni bukan untuk decoration saja, tapi adalah melambangkan untuk makanan panda, yang mana macam buluh muda ke buluh tua ke, itu maksudnya. Dan juga dekat sini ke atas ni, kalau anda perasan ke atas ni adalah melambangkan yang tertajam ni, melambangkan kuku panda yang tajam tu. Okey, sekarang ni kita dah nampak kecantikan dan keunikan tempat conservation Giant Panda ni. So jom kita tengok apa yang di dalam.
Okey, ini merupakan ruangan learning center. Di sini merupakan kawasan di mana anda boleh mengetahui serba sedikit tentang giant panda. Kalau anda dapat lihat, di sini terdapat peta dunia yang menunjukkan keberadaan giant panda di seluruh zoo yang ada di dunia, termasuk Zoo Negara Malaysia. Okey, sekarang ni kita berada di Pusat Informasi Giant Panda Convention Center. So jom saya ceritakan lebih sikit pasal panda. Baik. So kat sini lah kita boleh nampak kawasan panda kalau daripada set atas, kalau anda kena terpaksa tunggu 10 minit daripada visitor-visitor lain. So kat sini dia view lagi luas, anda boleh tengok So tu dia, kita boleh nampak panda kita dan juga visitor-visitor lain. Sangat-sangat luas. Alright, so sebelum kita teruskan, kat sini lah saya akan tunjuk pelbagai information pasal panda dan juga banyak lagi information yang anda boleh tengok. So kat sini kita boleh nampak pelbagai saiz beruang yang ada. So panda ni adalah spesies beruang. So saya akan tunjuk kat sini lah yang saiz-saiz beruang. So paling besar beruang dia adalah polar bear, dan yang paling kecil adalah Malayan sun bear yang berada di Malaysia. So kalau yang untuk giant panda ni adalah 3 paling kecil di dunia. Alright, so giant panda lah yang anda paling sayang. Okay, alright. So kita hendak berterima kasih juga kepada Food Panda kerana sponsor untuk panda kita. So terima kasih Food Panda. Jangan lupa untuk shopping dekat Food Panda. Alright, okay. Right, so dekat sini saya akan tunjuk anda saiz-saiz baby panda yang daripada awal sehingga ke dah untuk setahun. Alright, so daripada awal sebulan, berat dia 0.2 kilo, dan dia sehingga sampai setahun dia boleh reach sampai 38.0 kilo. Right, so inilah dia saiz dia. Bila cukup setahun macam besar macam ni, dan bila masih baru keluar kecil sangat, kecil je. Okey, kat sini saya akan tunjuk juga lagi information pasal beruang. Dekat sini kita boleh nampak saiz geraham mulut dia orang macam ni. Kita kat sini boleh nampak dia punya burung-burung sedunia yang ada di dunia ni. Kat sini lah kita boleh nampak dia orang berasal daripada mana. Berbagai information kat sini anda boleh baca dekat convention center ni. Okey, so yang ni kalau anda nak tahu besar mana brown bear punya mulut, geraham dia, boleh nampak dia ni sangat besar. Ni paling besar. Okey, kalau untuk giant panda, ni dia. Dia punya saiz 7 lebih ganda daripada mulut geraham manusia. Sangat-sangat besar. Nampak tu, gigi pun tajam. Kita pun nampak dia comel kan. So alright, so jom kita teruskan dengan kita punya saksi ni. Jom. Okey, tadi kita dah tengok information center tentang panda ni. So jom kita tengok saiz baby panda tu. Ni dia baby panda. Inilah dia, comelnya. Jom saya terangkan serba sedikit tentang anak panda ini. Oh, sebelum itu, anda tahu tak berapa lama tempoh bunting bagi seekor panda betina ni? Tempoh bunting mereka adalah sekitar 95 hari hingga 160 hari, dan biasanya panda betina akan melahirkan seekor anak sahaja pada setiap kelahirannya. Namun, ada juga giant panda betina yang melahirkan anak kembar. Untuk makluman anda semua, semasa dilahirkan anak panda berwarna merah jambu dan hampir tidak berbulu, ia berukuran hanya sebesar satu buku bata. Tumbesaran dan berat badan anak panda meningkat dengan sangat pantas. Walaupun saiz badan anak panda yang baru dilahirkan sangat kecil, namun anak panda boleh menghasilkan bunyi yang sangat bising. Anak panda merupakan salah satu kelahiran yang terkecil antara spesies mamalia. Selain itu, jalur hitam putih di badan anak panda akan mula kelihatan selepas 2 minggu dilahirkan. Untuk masa sekarang, pihak Zoo Negara Malaysia masih belum boleh mengumumkan jantina anak panda ini kerana jantina anak panda boleh diketahui selepas berusia 6 bulan dan ke atas. Di Zoo Negara, anak panda akan diberi susu setiap 2 jam sekali oleh zookeeper kita. Tetapi, jika dalam jagaan ibunya, tidak boleh dipastikan berapa kali ia akan menyusu, tetapi sekali menyusu boleh mencapai sehingga 3 hingga 4 jam. Seperti kebanyakan haiwan lain juga, anak panda akan hidup bersama ibunya sehingga berusia 2 tahun. Okay, kita sekarang berada di Giant Panda Convention Center. Dekat sini kita ada limit kat sini sesi lawatan dia terhad hanya untuk 10 minit saja. Baik, untuk 10 minit saja. Okey.
So dekat sini juga peraturan dia yang perlu ikut jangan tak ikut sebabkan benda dekat sini memang kedekatan jaga-jaga sangat sensitif. Okey. Bergerak secara teratur, tak boleh gunakan flash, tak boleh panjat, tak boleh buat bising, jangan buang sampah di mata-mata. Jangan bawa makanan pun jangan, bawa minuman pun jangan, dan jangan ketuk kaca, jangan baling objek dekat pandang-pandang kat sini lah, right? Jangan, make sure phone kena silent, jangan bising, kita tak boleh bising kat sini, right? So jom. Okay, so ni lah dia kita punya kawasan untuk Giant Panda. Dekat sini kita ada info-info tentang Giant Panda yang ada. Okey, taburan habitat Giant Panda. Yang panda ni adalah berasal daripada China lah, ataupun wulong kita panggil. Okey. So dekat sini ada tempat dia. Dekat Giant Panda habitat dia betul-betul yang dia panggil Snow Cap Mountain. Okey, yang sehingga 5,000 meter di atas aras laut. Hutan gunung pun ada, mountain forest dengan juga bambu forest yang di mana panda berada lah, right? So dekat sini juga yang kawasan wulong tu ada pelbagai haiwan juga yang dia ada, seperti sero, takin, red panda, giant panda. Ni lah dia giant panda yang kita akan tengok nanti. Ni ada green viper, clouded leopard, golden monkey dan juga golden pheasant. Right, untuk kita tengok sini, sebelum saya nak ulaskan lagi, yang giant panda dengan red panda bukan sama nama je panda, tapi dia orang adalah keluarga yang lain, right? So jom kita saksikan. Mari saya kenalkan awak dengan panda-panda di sini. Untuk maklumat anda semua, Giant Panda merupakan lambang hubungan diplomatik antara negara China dan negara Malaysia yang ditandatangani pada bulan Jun 2014. Agak-agak anda semua kan, dari mana Giant Panda ni berasal Habitat semula jadi Giant Panda adalah di hutan pegunungan Sichuan di barat daya negara China, di mana iklimnya sejuk dan lembap kerana sentiasa diserubulungi awan. Giant Panda ini perlu berada di kawasan yang sejuk, manakala di zoo negara kita tempatkan mereka di dalam bangunan khas yang tertutup, iaitu Pusat Konservasi Giant Panda. Suhu di dalam ruangan ini telah ditetapkan di bawah 20 darjah Celsius, tetapi suhu di sini juga akan berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Anda semua nampak tak objek putih seperti batu itu? Itu bukan batu biasa ya. Ia adalah teknologi ais yang dibuat khas untuk Giant Panda yang berada di sini. Apabila ia berasa tidak selesa dan panas, mereka akan tidur dan berehat di atas batu putih tersebut untuk menyejukkan badan. Di zoo negara pada masa ini terdapat 4 ekor Giant Panda, iaitu Fua dan Feng Yi, atau dikenali sebagai Zing Zing dan Liang Liang, serta 2 ekor anak panda yang masih berada di sini, iaitu Yi Yi, dan terdapat seekor lagi anak yang baru dilahirkan pada bulan Mei lepas. Sepasang induk ini mempunyai 3 ekor anak yang ketiga-tiganya dilahirkan di zoo negara Malaysia. Anak yang pertama adalah jantan bernama Nuan Nuan, anak kedua adalah betina bernama Yi Yi, dan anak yang ketiga masih belum diberi nama dan dikenal pasti jantinanya buat masa ini. Seperti sedia maklum, Nuan Nuan iaitu anak pertama daripada pasangan induk ini telah dihantar pulang ke China bagi meneruskan program konservasinya di sana. Jadi yang ada di zoo negara sekarang hanyalah anak kedua dan ketiga sahaja, iaitu Yi dan baby panda. Anda semua nak tahu tak berapa usia Giant Panda yang ada di sini? Zing Zing dan Liang Liang masing-masing sudah berusia 15 tahun. Yi Yi itu anak kedua, mereka sudah berusia 3 tahun, dan anak ketiga mereka baru berusia 4 bulan. Giant Panda ni makan apa Anda tahu tak? Kalau anda semua nak tahu, 99% makanan ruji bagi Giant Panda adalah batang buluh, daun buluh dan rebung, dan 1% lagi adalah buah apple, buah pear dan kek panda. Di zoo negara Malaysia, mereka diberi makan 6 kali sehari. Jangan lepaskan peluang anda untuk melihat gelagat Giant Panda makan apabila zoo mula dibuka semula. Waktu feeding mereka bermula pada jam 11.30 pagi dan 2.30 petang. Terdapat pelbagai jenis buluh yang ada dalam dunia ini, tetapi yang Giant Panda makan hanyalah 6 jenis saja, iaitu buluh madu, buluh galah, buluh siam, buluh betung, buluh pagar dan buluh botol. Tetapi di zoo negara, buluh yang sering diberi adalah buluh betung, buluh galah dan buluh siam. Dalam setiap sesi makan, Giant Panda akan makan 5 kg batang buluh,
1.5 kg hingga 2 kg daun buluh, 100 gram hingga 200 gram kek panda dan 50 gram hingga 100 gram buah apple dan buah pear. Pada masa sekarang, Giant Panda berada pada status sangat terancam. Jadi pihak Zoo Negara Malaysia merupakan salah satu organisasi yang berusaha untuk menjalankan program konservasi terhadap Giant Panda ini. Jom kita kenal ciri-ciri fizikal yang ada pada mereka ini. Giant Panda mempunyai kaki hadapan yang lebih besar berbanding kaki belakangnya dan kedua-duanya diseliputi oleh kulit dan bulu yang tebal untuk melindunginya daripada tanah yang sejuk. Mereka juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam supaya dapat mengesan kehadiran pemangsanya di hidupan liar seperti harimau bintang. Kalau anda semua perasan, dalam pameran Giant Panda terdapat tanda jangan bising. Ini kerana Giant Panda sangat sensitif dengan bunyi yang bising. Mereka akan menjadi marah dan tidak selesa jika persekitaran mereka bising. Jadi, kalau nanti anda semua datang ke sini, please silent. Shh. Giant Panda juga mempunyai deria bau yang sangat baik untuk membantu mereka mencari makanan dan berkomunikasi. Mereka boleh tahu sama ada buluh yang diberi adalah segar ataupun tak melalui bau buluh itu saja tahu. Bukan itu saja, Giant Panda juga mempunyai bulu yang tebal, berminyak dan kalis air. Ini adalah salah satu adaptasi mereka terdapat persekitaran habitat asal mereka di pegunungan yang dingin dan lembap. Selain itu, mereka mempunyai 6 jari pada kaki hadapan dan jari ke-6 tersebut berfungsi seperti ibu jari manusia. Mereka juga mempunyai otot pipi dan tulang rahang yang sangat besar dan kuat untuk mengunyah batang buluh dengan mudah. Walaupun berbadan besar, mereka cekap memanjat dan berenang. Apabila dalam keadaan bahaya, mereka akan memanjat pokok untuk menyelamatkan diri. Mereka juga mempunyai tapak kaki yang lebar dan berkuku panjang untuk membantu mereka mencengkam pokok semasa memanjat. Untuk maklumat anda semua, walaupun Giant Panda berada dalam keluarga beruang, tetapi Giant Panda tidak berhibernasi. Apa tu hibernasi? Hibernasi adalah haiwan yang tidur sepanjang musim sejuk. Giant Panda tidak berhibernasi kerana badan mereka tidak menyimpan lemak disebabkan diet mereka adalah buluh. Mereka hanya akan berlindung di dalam gua-gua, celahan batu atau pokok-pokok yang berongga semasa musim sejuk. Dalam seharian hidup Giant Panda, boleh dianggarkan 70% masa seharian mereka dihabiskan untuk tidur sahaja, 20% untuk makan dan 10% hanya untuk bermain. Mesti best kan jadi panda ni? Okey, saya rasa setakat ini dahulu perkongsian saya tentang Giant Panda. Harap anda semua jelas dengan maklumat-maklumat yang telah saya berikan. Okey, kita dah tengok panda, kita dah tengok zebra, tengok penguin dan juga tengok lemur. So, macam mana? Puas tak hari ni? Harap anda semua puas dan happy dengan segmen hari ni. Saya tahu anda semua tak sabar-sabar tengok haiwan ni. Sebab haiwan ni lah haiwan-haiwan yang anda rasa macam bila nak tengok panda, bila nak tengok ni kan. So inilah dia kita punya segmen yang anda tunggu-tunggu kan. So harap anda puas hati Alright, so sebelum tu sebelum kita berakhir dengan kita punya segmen hari ni, saya ingin minta maaf lah daripada side saya dan harap information semua jelas dan harap anda semua dapat pelbagai pengetahuan tentang haiwan-haiwan di sini.